Kosong lagi kelas. Okey, dah nampak. Okey, so mari kita mulakan balik. Jadi, so pada malam ni kita akan sambung mengenai dengan buat soalan, koleksi soalan percubaan SPM. Jadi yang tadi kita tengok bahawa nombor 2 di mana kita nak jawab berkenaan dengan insurance. Kalau kita tengok, Encik Fikri ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumahnya ialah RM600,000 dengan peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 70% daripada nilai boleh insurans harta. So kalau kita tengok balik, nilai boleh insurans hartanya adalah berjumlah rumah RM600,000 dan deductible sebanyak RM10,000 lah. Jadi Encik Fikri menginsurансkan rumahnya ada nilai kurang. Dekat sini kita tengok kurang daripada jumlah yang harus dibeli. Kurang. Okey. So, rumah Encik Fikri telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM250,000. Jadi, soalannya, jika Encik Fikri telah menerima pampasan sebanyak RM200,000, so dia telah terima pampasan. Hitung jumlah insurans yang telah dibelinya. Jadi soalan dia nak jumlah insurans. Okay, dekat sini, yang ni soalan berkaitan dengan apa? Soalan berkaitan dengan insurans harta. Jadi kalau insurans harta, kita tengok. Awak nampak cikgu splitkan. Okey. Ni cikgu imbas kembali yang kita pernah belajar dalam bab insurans. Di mana untuk co-insurance kita terbahagi kepada dua, iaitu insurans harta dengan insurans kesihatan ataupun perubatan. Dalam co-insurance harta, contohnya macam soalan nombor 2 kita ni, di mana kalau tengok insurans kebakaran rumah. Jadi rumah ni dikategorikan dalam harta. Kalau kita tengok balik, co-insurance bermaksud pemegang polisi perlu menginsurансkan hartanya pada suatu jumlah tertentu. Jadi, hal yang pertama kita perlu tahu adalah kita mesti mencari jumlah insurans yang harus dibeli. Kalau kita tengok jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurans kita darab dengan nilai boleh insurans. Maksud apa maksud nilai boleh insurans harta? Maksudnya adalah nilai boleh insurans ni adalah harga sebenar. Maknanya nilai sebenar harta kita lah, maksudnya nilai sebenar rumah. So, untuk menjawab soalan kita tadi, yang pertama kita perlu cari apa? Kita perlu cari jumlah insurans yang harus dibeli. So, sama dengan apa? Sama dengan peratusan. Darab dengan nilai boleh
insurance lah. Kalau kita tengok dekat sini, Encik Fikri ni dia buat co-insurance sebanyak berapa? 70%. Jadi kita kena letak 70% lah. Darab dengan nilai boleh insurance. So nilai boleh insurance rumahnya ialah berapa jumlah? RM600,000. Maknanya kita darab dengan RM RM600,000. So jumlah insurans yang harus dibeli, cuba try darab 70%. Dapat tak? 70% kita akan darab dengan RM600,000. Kenapa kena perlu cari nilai yang harus dibeli? Kita akan tengok kepada situasi sekejap lagi. So dapat tak? RM, jumlah insurans yang harus dibeli adalah sebanyak RM420,000. Ni jumlah yang Encik Fikri dapat. Okey. Yang ni adalah jumlah yang Encik Fikri harus beli insurans untuk perlindungan rumahnya lah. Kita tengok balik. Soalannya, dia nak jumlah insurans yang telah dibeli. Macam mana nak dapat jumlah insurans yang telah dibeli? Kita ada 3 situasi yang mungkin. Kita tengok dekat slide yang sebelah cikgu ni, di mana jika nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Sebab tu kita kena cari nilai jumlah yang harus dibeli dahulu. So sama dengan bayaran pampasan, sama dengan jumlah kerugian, kita tolak dengan deductible. Ni situasi yang pertama, sekiranya dia menginsurансkan kesemua nilai. Yang kedua, di mana dia cakap nilai insurans kecil daripada jumlah yang harus dibeli. So kita akan menggunakan formula yang kedua. Kalau yang ketiga ni, jika mengalami kerugian secara menyeluruh. Okey, berbalik kepada untuk Encik Fikri ni tadi, dia cakap apa? Encik Fikri menginsurансkan rumahnya pada nilai kurang. Nampak tak? Kurang daripada jumlah yang harus dibeli. So, awak rasa kita nak guna situasi yang pertama atau kedua atau ketiga? Untuk kita nak kira jumlah insurans yang telah dibeli. Nak guna situasi yang pertama ke, kedua ke atau ketiga? Kita akan menggunakan situasi yang kedua. Kita tengok. Yang kedua ni formula, jika nilai yang diinsurансkan kecil daripada jumlah yang harus dibeli, bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli, kita akan bagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian. Kita akan menggunakan formula yang kedua lah. Kita tengok. So, pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Kita akan bahagi dengan jumlah insurans yang harus. Jangan tertukar. And then kita akan darab dengan kerugian. And then darab dengan kerugian, kita akan tolak dengan deductible. Sebab kenapa deductible kena tolak? Ingat, deductible ni macam mana sekalipun pemegang polisi tu yang harus kena bayar. Sebab tu deductible kita kena tolak.
So dekat sini, pampasan Encik Fikri dapat berapa? RM200,000. So maka kita tulislah pampasan RM200,000. So jumlah yang telah dibeli ni yang kita nak cari. Bila kita nak cari, kita jadikan sebagai pemboleh ubah. So maksudnya nilai X lah. So insurans yang harus dibeli, dekat mana kita nak cari? Dekat yang kita kira mula-mula sekali, yang first, iaitu RM420,000. Ni dalam kurungan. Kita akan darab dengan kerugian. Kalau kita tengok kerugian yang dialami adalah RM250,000. So kita darab RM250,000, tolak deductible. Deductible tak silap cikgu, RM10,000. So kita boleh carilah. Okay. So, cuba try dapatkan, dapat ke tak? Okay, so RM200,000 sama dengan X per 420 darab 25, 250. Ingat kena kurungan. Sebab nak letak dalam kalkulator. So kalau kita alihkan secara manual, cuba kira. Yang ni bila ada satu melibatkan pemboleh ubah, kita boleh menggunakan shift calculate. 200,000 sama dengan X per 420,000. So kita akan darab dengan 250,000 tolak dengan deductible RM10,000. So you all dapat berapa? Dapat tak? RM1 juta. Betul ke? Cuba kira. Mari kita try kira manual. Kalau nak kira manual, contoh. Kalau nak kira, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat RM nilai X. RM 352,800. Ni. 352,800. Cuba try awak tolak. Kalau kita nak kira manual, macam mana nak kira manual? RM10,000 ni kita pindahkan ke kiri dahulu. Maksudnya RM200,000. Bila tolak, nampak tak? Kenapa kita tak tolak ni? Kenapa kita tak terus? Tak boleh. Maknanya kena alihkan RM10,000. So bila tolak, pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi positif. So awak akan dapat X per 420,000, baru darab dengan 250,000. So 200,000 tambah dengan 10,000, kita akan dapat 210,000.
sama dengan X per 420. Dapat tak Atirah? 352. Lepas tu kita darab 250. And then bila dapat macam ni, nak pindah yang mana pula? Pindah yang ni. Bawa ke sana. Bila bawa ke sana, darab. Bila darab akan jadi bahagi. And bila bahagi, 210 akan jadi bahagi 250. Barulah sampai X per 420. Dapat. So, 210,000 bahagi 250,000. So, akan dapat 0.84 sama dengan X per 42. So, nak dapatkan X, pindah lagi. So, yang ni bahagi akan jadi darab. So, 0.84 darab dengan 420. So, kita akan dapat RM 352,800. Ni kalau kita nak kira manual. Kalau nak kira direct menggunakan calculator, shift calculate, you all kena kurungkan semua ni. Kena buat kurungan. Satu per satu. Ikut yang cikgu tulis. Kalau awak ikut yang cikgu tulis, letak dalam calculator, awak akan dapat. Cikgu tak boleh nak tunjuk. Kalau cikgu buka dengan laptop, cikgu boleh tunjuk guna calculator. Dapat tak? 352,800. Okey, dapat. Okey, so maka X ni apa? X ni ialah nilai yang telah dibeli. Ni ialah nilai yang telah dibelilah oleh Encik Fikri. Sepatutnya yang harus dibeli RM420,000. Tetapi dia beli RM352,800. So, inilah jawapan cara nak kira. So, kena tengok kalau ada nilai kerugian, kita back to basic, 3 situasi itulah. Okay. Mari kita tengok kepada soalan seterusnya. Di mana harga sepaket sabun serbuk 5 kg. Ni harga serbuk 5 kg dan sepaket sabun 10 kg. Di sebuah pasar raya, masing-masing RM RM40 dan RM50. Puan Sofia membeli beberapa paket sabun serbuk 5 kg. Dia cakap dia membeli beberapa. Maksudnya kita tak tahulah berapa paket untuk 5 kg dan sabun 10 kg. Dengan harga 410. Okay. So, jumlah jisim sabun serbuk yang telah dibeli ialah 70 kg. Menggunakan kaedah matriks, dia nak kaedah matriks, hitung bilangan paket sabun 5 kg dan sabun serbuk 10 kg yang dibeli oleh Puan Sofia. So yang ni macam mana kita nak buat kaedah matrik? Ingat, kalau matriks mesti ada kurungan, sama ada kurungan awak secara
kotak ataupun bulat macam tu. Okey. So, sebelum nak tukar ke bentuk matriks, kita kena buat apa terlebih dahulu? Kita kena buat persamaan daripada ni. So, jadi nak buat persamaan mesti kena ada pemboleh ubah. So, bila sabun serbuk 5 kg. Jadi, you all tulis dahulu. Sabun serbuk 5 kg. Kita jadikan sebagai X. Manakala sabun serbuk 10 kg, kita jadikan sebagai Y. Ni penanda aras kita. Jadi bila dia cakap harga sepaket ialah 40 kalau untuk 5 kg. Manakala RM50 untuk 10 kg. So Puan Sofia ni membeli beberapa. So totalnya 410. Jadi untuk persamaan pertama adalah macam mana? 5X. Kenapa 5X? Contohnya, sorry cikgu. So 40X lah. Campur 70X. Kenapa 40? Ni merangkumi harga. Kalau kita tengok, 40 ni apa? Harga untuk bagi satu paket 5 kg sabun serbuk untuk 5 kg. Kenapa X? Sebab X ni mewakili sabun serbuk 5 kg. So kita tak tahu, sebab tu kita letak 40X tambah 70X sama dengan RM410 ringgit. So 40 dengan 70 tu harga. Ingat, bila harga, so last kali pun total pun harga. So kita dapat persamaan yang pertama. 40X. RM40 darab beberapa paket sabun. Tambah 70. Kenapa X juga? 70 Y. Y ni untuk harga 10 kg. Yang kedua, dia bagi tahu apa? Jumlah jisim sabun serbuk yang dibeli ialah 70 kg. Macam mana? Maknanya 5X campur 10Y sama dengan 70. 5X campur 10Y sama dengan 70 dapat persamaan yang kedua. Bila dapat untuk kedua-dua persamaan, barulah kita boleh tukar ke bentuk matriks. Baru boleh tukar ke bentuk matriks. So ingatlah bentuk matriks macam mana? Kurungan. So kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Apa nak letak dalam kurungan ni cikgu? So kita letak nilai lah. 40, 70, 5, 10. Kurungan kecil yang kedua ni letak apa? Pemboleh ubah. Iaitu X, Y. Kenapa cikgu buat X dulu baru Y? Sebab awak kena ikut ni. Awak letak huruf apa mula-mula? X dulu baru huruf Y. So, dekat lepas sama dengan ni kita letak apa? Ikutlah. Betul-betul ikut persamaan. Dalam bentuk persamaan awak. So, 410, 70. Dah siap untuk kurungan yang pertama. And then, barulah kita buat apa? Kurungan kecil sama dengan 1/4.
Ni kita berpatah balik kepada matrik songsang. Kurungan besar, kurungan kecil. Di mana? Ni kurungan kecil depan ni apa? X, Y. So, 1 per apa? Ingat baliklah kalau songsang. 1 per A songsang. AD tolak BC. So, A kita apa? A kita ni A, B, C, D. So, kita nak AD. So, A kita 40. Darab dengan 10. Tolak C, 5. Darab dengan 70. Ni. So, pada kotak next, apa? Kotak next ialah songsangan terbalik. Maksudnya yang mana? 40 kita tukar tempat dengan 10. Maksudnya 10 dah dekat sini 40. Kita tukar tempat. So, bagaimana dengan B dengan C? B dengan C kita buat apa? Tukar tanda. So, tukar tanda macam mana? Bila positif, kita akan tukar kepada negatif. So, maksudnya 70 tu dah jadi negatif 70. 5 jadi negatif 5. Kita akan tukar tanda. So, kotak kecil yang satu lagi ni apa? Ni lah. 410 70. So, next. Langkah berikutnya. Okay. So, next nak buat apa? Next selesaikanlah. So, X, Y sama dengan 1 per. So, cuba kira. Yang ni. Dapat berapa yang ni? Dekat bawah tu. Awak dapat X 16, Y 15. Betul ke? So, kita akan dapat betul cikgu buat. 40 kita akan darab dengan 10. Kita akan tolak dengan 5 darab 70. So, kita akan dapat 1 per. Okay, Atira dapat X 16, Y 15. Okay, nanti kita tengok jawapan. So, kita akan dapat 50.
Oh, alamak, patutlah cikgu tertukar. Tengok ni. Dekat sini, sorry. Ni dia bagi tahu harga untuk 10 kg RM50. Sorry. Jadi, kita kena buat tukar. So, dekat sini 50. So, 40, 50. Sorry. Cuba buat kira balik Atira. Cikgu tertukar. Cikgu ingat 70 harga untuk 10 kg. Rupanya soalan dia ni 50. Cikgu tersilap tengok. Tertukar dengan 70 kg. So, jadi 40 darab 10, 5 darab 50. So, kita akan dapat 1/40 darab dengan 10 tolak 5 darab 50. 1/150. So, awak akan dapat dekat sini kita darablah 10 darab 410 tambah dengan -50 darab 70. Okay. So, yang dekat bawah -5, 410 tambah 40 darab 70. So, kita akan dapat 1/150. 10, 410. Awak dapat X. Ini 600. Dekat bawah kita akan dapat 750. Okay. So, X, Y. Ni cikgu kira satu-satu lah. So, X, Y. So, darab masuk 1/1. 1/150 darab 600. Awak akan dapat 4. Lepas tu 1/150 darab 750. 5. So, X sama dengan 4. Y sama dengan 5. Dapat tak? So, ni kalau kita menggunakan, kita kira 1/1. Kalau nak guna kalkulator, macam mana? Kalau kalkulator awak manual, tekan mod 3 kali. Sampailah jumpa unknown. So, unknown tekan nombor 2. So, awak akan dapat X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Kalau nak guna kalkulator, nak cari, nak check, betul ke saya dapat X 4, Y 5? Tekan kalkulator mod 3 kali. Tak silap cikgu. Kalkulator awak 3 kali. So, awak akan dapat cari equation. Tak silap cikgu. Next, equation. And then, tekan yang unknown. Awak akan jumpa unknown. Awak carilah unknown. Tekan nombor 2. Sebab unknown ni merujuk kepada apa?
pemboleh ubah. Unknown tu ialah pemboleh ubah. So, pemboleh ubah kita ada dua, X dengan Y. So, tekan je kalkulator. Masukkan A1 apa, B1 apa, C1 apa. Lepas tu masukkan A2, B2 sama dengan C2. Nanti dia akan keluarlah nilai X dan nilai Y. Boleh. Ni cara nak cari tekan dapat terus jawapan iaitu ikut kalkulator. Dapat tak X4, Y sama dengan 5. Okay. Okay, so kita tengok satu lagi soalan. Nombor 13. Boleh Boleh cikgu teruskan. Kalau ada soalan, tanya je. Sampai awak faham. So, 13A, Encik Adnan telah membeli insurans kebakaran. Tengok, sama juga. Membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah 2.4 juta. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuraskan 75% daripada nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak RM20,000. Ingat deductible ni jumlah yang pemegang polisi. Maksudnya pemegang polisi tu siapa? Encik Adnan. Kalau macam mana sekalipun terjadi kepada rumahnya kebakaran dia harus membayar nilai deductible tersebut. Okey. 8 bulan kemudian, rumah Encik Adnan terbakar dan menyebabkan dia mengalami kerugian sebanyak RM500,000. Dan A1, nyatakan jumlah deductible. Berapa nilai deductible? Perlu cari ke? Dah ada jawapan. Berapa nilai deductible? Iaitu, tengok. Deductible sebanyak RM20,000. Maka ni free-free je dapat markah. Tulis saja RM RM20,000. Okey, kita tengok kepada A2. Hitung jumlah yang harus dibeli. Jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adnan. Mula-mula kita kena cari yang ni dahulu. Baru kita akan jawab kepada soalan seterusnya. Hitung nilai insurans yang dibeli. Maksudnya yang telah dibeli oleh Encik Adnan ke atas rumahnya jika dia menerima pampasan sebanyak RM430,000. Okay, mari kita cari yang pertama dahulu. Insurans yang harus dibeli. So, apa formula insurans yang harus dibeli? Insurans yang harus dibeli bersamaan dengan peratus co-insurance. Kita akan darab dengan nilai boleh insurance. Maksudnya dekat sini peratus co-insurance Encik Adnan ni berapa? Sebanyak 75%. Ingat persen kalau kita nak tukar ke pecahan per 100. So kita akan darab dengan nilai boleh insurance. Kita tengoklah nilai boleh insurance rumahnya berapa? 2.4 juta.
juta. So, 2,4 juta bersamaan dengan apa? 2,400,000 ringgit. Awak darab baliklah, darab dengan 1 juta. So, gerakkan titik sahaja. So, insurans yang harus dibeli dapat berapa RM? Cuba tekan kalkulator. 75/100. Kita akan darab 240. Yes. 100 sejuta. Betul tak? 1,800,000 ringgit. Okey. Kita akan dapat 1,800,000. Ni sepatutnya insurans yang harus dibeli oleh Encik Adnan. Sebanyak nilai ni. Maksudnya, bila ada nilai kerugian, ada pampasan, mesti kita nak cari apa insurans yang dibeli. Iaitu, ingat situasi yang kedua. Iaitu Encik Adnan ni telah menginsuraskan nilai dia kecil daripada yang harus dibeli. Ni. Berbalik kepada yang ni. Nampak tak? Yang ni. Nilai insurans kecil daripada jumlah insurans yang harus dibeli. So, kita ada formula bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi insurans yang harus dibeli. Kenapa tak guna nombor 1, cikgu? Sebab nombor 1 ni tiada sebab nilai insurans sama dengan insurans yang harus dibeli. So, kita tak akan guna situasi pertama. Yang kedua pun sama. Jika mengalami nilai kerugian keseluruhan, barulah kita boleh guna situasi yang ketiga. Contoh ayat soalan, jika rumah Encik Adnan mengalami rumah terbakar sepenuhnya, baru kita boleh guna situasi yang ketiga. So, maka nak carinya kita guna situasi yang kedua lah. Bayaran pampasan sama dengan kurungan insurans yang telah dibeli. Kita akan tutup kurungan insurans yang harus dibeli. Tutup kurungan. Ni awak kena buat kurungan satu persatu. Ikut satu-satu sama macam ni nak tulis dalam kalkulator. So, kita akan darab dengan kerugian. Tolak dengan deductible. So, dekat sini pampasan dia berapa? RM430,000. So, insurans yang telah dibeli ni yang kita nak cari. So, kita buat sebagai X. Insurans yang harus dibeli kita tadi berapa? RM1,800,000. Darab kerugian. Kerugian berapa Encik Adnan terima? RM500,000. Tolak deductible-nya sebanyak RM20,000. So, cuba cari nilai X. Kita guna manual lah. So, mula-mula bawa RM20,000 ke sebelah kiri. Awak akan dapat 43,000 tambah RM20,000. Sama dengan X per
1.800.000. Darab 500.000. So, awak akan dapat RM450,000 lah. Betul tak bila tambah? So, sama dengan X per RM1.800.000. Darab RM500.000. So, next nak dapatkan X, kita kena alihkan RM500.000 ni. Bawa ke sebelah kiri. So, bila darab bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Akan jadi bahagi. Cikgu buka kat sini lah. So, dia akan jadi bahagi. So, RM450,000 bahagi RM500.000 sama dengan X per RM1.800.000. So, kita tukar kedudukan. X sama dengan 450 per RM500.000 darab RM1.800.000. So, dapat nilai X. Dapat berapa? Kenapa darab? So, nak dapatkan X, 1 juta ni bawa ke sebelah kiri. Kalau bawa bahagi, dia akan tukar jadi darab. Dapat tak? Dapat berapa nilai insurans yang harus dibeli? RM RM1.620.000. Ni. Dapat tak? Sepatutnya nilai insurans yang harus dibeli ialah RM1.620.000. Dapat. Okey. Ni cikgu kira satu persatu. Nanti cikgu akan send jalan pengiraan ni ke dalam grup. Nanti cikgu akan hantar lah. Okey. So, kita tengok kepada 13B. Kita sambung sikit lagi boleh ke? Kita habiskan. Sebab tadi cikgu mula lambat. Jadi cikgu akan stop lewat sikit lah. Okey, B1. Nyatakan pihak yang mengutip cukai pendapatan. Rasa-rasa siapa, pihak mana yang mengutip cukai pendapatan? Ni dah melibatkan dalam cukai. Kita ingat cukai, kita ada beberapa jenis cukai. Minggu lepas tak silap cikgu dah explain pasal beberapa jenis cukai. So, untuk cukai pendapatan, you all kena ingat iaitu pihak LHDN, iaitu apa? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lembaga Hasil LHD itu apa? Dalam negeri. Ni pihak-pihak lembaga hasil dalam negeri lah yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan seseorang individu lah. Mari kita tengok B2. Pendapatan tahunan Encik Syakirin adalah sebanyak RM120,000. Ni pendapatan tahunan. Maksudnya Encik Syakirin, kalau kita sum up, totalkan, maknanya setiap tahun. Tahunan dia akan dapat RM120,000. Tu gaji tahunan lah maksudnya. Beliau telah menderma. Menderma sebanyak 8% daripada pendapatan tahunannya. Tengok, daripada pendapatan tahunannya. Kepada siapa ni dia derma?
kepada pertubuhan amal yang diiktiraf oleh kerajaan dan membayar zakat sebanyak 4,500. Jadual 3 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Syakirin. Manakala jadual 4 menunjuk kadar cukai pendapatan perseorangan. Kalau kita tengok ni pelepasan cukai. Individu amountnya adalah 9,000. Gaya hidup dia claim 13,010. Tetapi gaya hidup ni kita ada had limit. Sebanyak 2,500 sahaja yang boleh. So bila dah lebih had limit kita akan ambil 2,500. So insurans hayat dan KWSP dia claim 12,550. Tapi had limitnya sebanyak 7,000 sahaja. So insurans perubatan, medical insurance dia claim 2,900. Dia ada had limit 3,000. Bila dah tak melebihi lagi, so dia dapatlah 2,900. So mari kita tengok. Berdasarkan maklumat yang diberi, hitung pendapatan bercukai Encik Syakir. So ni yang pertama kita kena cari. Pendapatan bercukai. Seterusnya, baru ada perkataan seterusnya, baru hitung cukai pendapatan. Ingat, dalam cukai pendapatan kita ada dua perbezaan. Pendapatan bercukai tak sama dengan cukai pendapatan. Okay. So, kita berbalik kepada cikgu nak tunjuk sedikit. Letak cikgu. Bukan yang ni. Okay. Buat tengok. Pengiraan cukai pendapatan. Kita akan melalui beberapa proses. Maksudnya, beberapa langkah. Mula-mula, untuk nak kira cukai pendapatan, perkara pertama kita kena kira apa? Hitung pendapatan bercukai. Sebab tu dalam soalan tadi dia suruh kita cari apa yang pertama? Pendapatan bercukai. Iaitu macam mana nak kira? Ada formula di mana pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Kita akan tolak dengan pengecualian cukai. Kita akan tolak dengan pelepasan cukai. Maksudnya jumlah pendapatan tahunan ni merupakan termasuk gaji, upah dan lain-lain. Okey, pengecualian cukai ni cikgu nak tekankan. So, pengecualian cukai ni bersama dengan perbelanjaan peribadi. Contohnya juga iaitu sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi ataupun derma lah. Derma ni di bawah pengecualian cukai. Dan pengecualian cukai ni ada had ditetapkan, limit lah orang kata. So, pelepasan cukai ni contoh macam perbelanjaan, kepentingan, KWSP, rawatan perubatan. Selalunya pelepasan cukai ni dah diberi. Macam tadi pelepasan cukai dah diberi dalam bentuk table, jadual. Okay. Selepas kita kira pendapatan bercukai, barulah kita boleh kira cukai pendapatan. Nak kira cukai pendapatan, dia boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kita akan rujuk jadual kadar cukai lah yang diberikan. Jangan risau, jadual kadar cukai akan diberikan. So, dekat jadual kadar cukai tu kita akan tengok apa? Dekat situlah kita akan tengok banjaran
pendapatan bercukai ni. Yang kita cari first tadi. Kita dapat berapa pendapatan bercukai. So banjaran tu kita akan tengok untuk menghitung cukai pendapatan. So kita ada pengiraan lah. And then selepas kita dapat cukai pendapatan, sekiranya ada rebate cukai, kita akan tolak lah rebate cukai. Rebate cukai tu apa? Kita ada dua jenis, iaitu kita akan rebate. Awak kena ingat perkataan rebate tu tolak. 400 jika pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000. Kalau pendapatan bercukai dia dah lebih, kita tak akan tolak. And then kita rebate zakat. Sekiranya individu beragama Islam dia ada membuat bayaran zakat atau fitrah, kita akan tolak. Zakat ni ingat di bawah rebate cukai, maka barulah dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Itu sahajalah. Okay, mari kita tengok kepada soalan kita tadi, kita jawab. So first, pertama sekali kita nak kira pendapatan bercukai. So pendapatan, langkah pertama kena kira pendapatan bercukai. Sambil-sambil tu, mana yang dah boleh buat, cuba try jawab. Sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Kita akan tolak dengan apa? Pengecualian cukai. Ni formula dia. Kita akan tolak dengan pelepasan cukai. So, jumlah pendapatan tadi. Encik Hakim berapa? RM120,000. So, RM 10. Tolak. Tengok pengecualian cukai ni termasuk apa? Derma. Tengok Encik Syakirin tadi dia dermakan sebanyak 8% daripada pendapatan tahun. So, mari kita kira derma dia. Yang ni awak kena letak di bawah. So, cikgu just kira dekat sini je. 8% daripada. Ingat maksud daripada adalah darab pendapatan tahunan. So, berapa pendapatan tahunan? RM 120,000 ringgit. Potong. So, 8 darab 1,200. So, kita akan dapat 9,600. Tak silap cikgu. Cuba kira. Betul tak? 8 darab 1,200. Yes. So, dia derma dekat amal ni adalah RM 9,600. So, derma ni di bawah apa? Pengecualian cukai. Yes, 9,600. So, maka pengecualian cukai kita adalah berapa? RM 9,600. So, pelepasan cukai. Yang mana pelepasan cukai ni? Dalam table ni. So, dekat sini kita nak ambil. Cikgu letak dekat sini. Maknanya, kalau awak tengok, individu 9,000. So, maka dia dapatlah 9,000. Tapi gaya hidup ada had limit saja, iaitu sebanyak dia just hanya akan dapat 2,500 sahaja. Tak akan dapat 13,000 sebab gaya hidup limitationnya 2,500. Insurans hayat dan KWSP, tengok dia claim 12,500. Ada had limit 7,000. Maka dia akan dapat sebanyak 7,000 sahaja. So dekat sini untuk insurans perubatan dia claim 2,900. Dapatlah sebab had limit 3,000, dah tak lebih lagi. So maka kita akan tolak. You all tambahlah dulu, nak senang totalkan dulu.
tambah ke semua ni. 9,000 tambah 2,500 tambah 7,000 tambah 2,900. So kita akan dapat 21,400. Dapat tak? So baru kita tolak. So pelepasan cukai total semua tu RM 21,400. So pendapatan bercukai sebanyak berapa? Cuba kira. RM120,000 tolak 9,600 tolak 21,400. So awak akan dapat pendapatan bercukai Encik Syakirin RM89,000. Dapat tak? Ni ialah pendapatan bercukai. Boleh? Okay. So sekarang langkah kedua. Baru kita boleh cari apa? Cukai pendapatan. Cikgu cakap apa? Nak kira cukai pendapatan, kita akan rujuk jadual. Jadual mana ni? Dia dah bagi siap-siap dekat kita. Banjaran pendapatan. So ada pengiraan, ada kadar, ada cukai. So dekat sinilah cikgu cakap tu, kita akan tengok kepada banjaran pendapatan bercukai. Tadi Encik Syakirin pendapatan bercukainya adalah sebanyak berapa? RM89,000. So dia di kotak yang pertama ke kotak yang kedua? 89,000 berada di mana banjaran pendapatan bercukai? Iaitu di kotak yang pertama. Tengok 70,000 sehingga 100,000. Okey, untuk cukai 70,000 pertama, dia dah bagi siap-siap teks iaitu 4,600. So 30,000 berikutnya. Ni maksud apa? Baki. Sebab ni tengok 70,000 sehingga 100 kan. So kita akan guna rate. Maksudnya 21 per dengan 100 darab dengan baki. Okay, mari kita kira. So untuk yang pertama RM70,000 pertama cukainya adalah sebanyak RM4,600. So kita cari pula baki. Bila kita dah ambil 70,000, bakinya tinggal berapa tadi? Ingat tak? Kita pendapatan bercukai adalah 89,000. Maka RM89,000 tolaklah 70,000. Kenapa tolak? Sebab dah dikira, kita dah ambil 70,000 ni, cukainya 4,600. So bakinya lagi tinggal 1,000. Betul tak? 19, 8,000, 89,000 tolak 70,000. So kita lagi tinggal 19,000. So ni baki. So baki yang ni kita akan darab dengan kadar 21/100 darab RM19,000. Kalau kita tengok balik, nampak tak ni kadar 21. So awak akan dapat 21/100 darab 19,000. Iaitu RM3,990. So ni cukai atas baki lah. Ke atas baki tadi. So barulah kita tambah untuk pendapatan ni. So cukai pendapatan
RM 4,600 tambah RM 399,0. So awak akan dapat RM 859,0. Faham tak? Kenapa tambah? Sebab pendapatan bercukai 89,000. Kita dah kira untuk 70,000 pertama dia dah bagi siap-siap 44,600. So bakinya lagi kita kena daratlah dengan kadar dia. Kena kira juga cukai ke atas baki tadi. So kita tambah dapatlah 8,590. So ni ialah cukai pendapatan. Tapi tengok Encik Syakir ni buat bayar zakat. Tengok ada tak dia cakap? Zakat sebanyak 4,500. Kalau zakat ni di bawah apa? Rebate cukai. So maka kita akan tolaklah RM 4,500. So maka cukai pendapatan yang harus dibayar ialah tolak 4,500. RM 4,090. Yang tu. Sebanyak tu. Ni adalah cukai pendapatan yang harus dibayar oleh Encik Syakiri. Faham? Boleh ke? Slow-slow lah awak semua boleh hadam. Okay. So maka cikgu stop dekat sini lah. Masa pun dah 10:21. Cikgu dah ambil banyak masa awak semua. Nanti cikgu akan share jawapan yang cikgu tulis ni dalam grup. Nanti awak boleh tengok, boleh rujuk balik. So sambungan untuk latihan next ni kita akan sambung pada minggu hadapan. So cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak atas segala kerjasama yang diberikan, yang you all masuk kelas cikgu. Kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Cikgu minta maaf kesulitan yang cikgu hadapi ni. So cikgu akan perbaiki lagi lah. So kita akan bertemu pada minggu hadapan. So cikgu ucapkan good luck untuk peperiksaan percubaan yang awak akan hadapi. So selamat maju jaya lah, insya-Allah. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan terima kasih. Sama-sama. Okey, sama-sama.